Nampaklah putih sikit Mak Khairul pun. Mari betul tengok saya ada nampakkah? Ada. Tuan-tuan sekalian, kita telah membuat satu keputusan besar karena kita tidak bersetuju untuk diadakan pilihan raya umum ke-15 pada tahun ini, kerana kita sedang menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak isu yang perlu kepada penyelesaian segera pihak kerajaan, negeri dan persekutuan. Kita beri hujah bahawa pada masa ini, bulan ini, Oktober, November sampai bulan Mac adalah bulan-bulan di mana hujan turun dengan banyak dan akan berlaku peralihan monsun yang akan mengakibatkan sebahagian besar daripada tempat kita ini, negara kita ini akan dilimpahi air. Orang Sek kata ebah. Aku dah royak dah, malah sebah sungguh. Moha tak percaya. Hari ni Lala ni dialog gunung belakang Mentalun. Belakang Seri Mentalun tu. Ayak tengah naik di Kota Stark, baru WhatsApp saya saat ni sudah dipindahkan 16 keluarga dari Alok Gunung ke PPS. Tuan-tuan sekalian, beberapa hari lagi kita akan hadapi banjir yang makin hari makin besar. Semalam di Sek, di Perik malam kemarin, kita habang tunggu saat. Jangan duk kalut. Tahun depan ada lagi, kita ada tempoh sampai bulan Julai untuk dibubarkan parlimen. Kemudian kita ada 60 hari untuk buat pilihan raya. Masa itu marilah kita gomoy. Masanya sudah sampai. Tak kalut nak buat law ni juga. Pasal bulan 11 ni ada lagi kes yang akan dibicarakan di mahkamah. Ada 47 lagi. Barisan Nasional, hampa jangan merasa selamat. 40 tu taruh sat ya, ada 47 lagi. Hak 47 akan datang ni tuan-tuan, depa habaq kat saya, payah lepas dah. Oleh kerana payah nak lepas, kena buat pilihan raya. Dapat kuasa, akan guna kuasa untuk pengaruhi, kacau ganggu, buat pindaan, buat pertukaran orang-orang, untuk ganggu sistem kehakiman, untuk selamatkan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Bukan saya kata, dia kata sendiri. Di perhimpunan MIC baru ni kan, dia yang kata, bukan saya. Bukan dia kata dia seorang, dia kata Tok Mat, you are in the waiting list. Vicky, Tan Sri Vicky, you jangan senyum. You pun dalam list. Wika Siong, you pun jangan senyum. You pun ada nama. Lagi dia kata sepak tau. Isyamuddin, kalau kita tak menang, you pun kena cas. This is the mother of general election. Ingat aku tak hati cakap putih. Election ni kata dia penting untuk pastikan para pemimpin Barisan Nasional yang dia senaraikan dapat diselamatkan daripada dicas di mahkamah. Pilihan raya ini sudah terang dan nyata, hanya semata-mata untuk menyelamatkan tokoh-tokoh kaki sakau duit rakyat daripada mahkamah. Betul atau tidak?
Tuan-tuan sekalian, nak buat apa pun tak boleh, dia bubar dah. Kita pun kena berperang, tapi atas prinsip bahawa kita tak setuju dibubarkan pada masa ini. Maka negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah tidak membubarkan DUN masing-masing. Tinggallah aku boleh jadi menteri besar lagi. Hampa jangan jealous. Tuan-tuan sekalian, bukan saja negeri yang di bawah kita Perikatan Nasional, negeri bawah PH, negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang pun tidak membubarkan DUN. Tapi saya ada telefon lah Menteri Besar Selangor, sama ada dia nak pakat dengan saya kah, dia tak mau pakat dengan saya kah, ikut suka dia, tapi saya habak kat dia. Kalau hang bubar seorang-seorang hang, kami serbu hang. Jadi make sure kalau hang nak bubar, hang habak aku sama. Hang bubar, aku bubar. Aku bubar, hang tak bubar tak apa, sebab esok aku nak serbu hang. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan hadapi PRN negeri-negeri yang belum bubar ini tahun depan. Lepas bulan Mac, banjir dah tak ada. Tapi bulan Mac lepas itu puasa, lepas itu raya, lepas tu orang nak pergi Mekah, lepas tu orang nak melih lembu. Lepas melih lembu tu baru kita bubar. Habaq siap-siap dah. Jadi lambat dah lagi. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita nak lancarkan jentera pilihan raya PN Negeri Kedah. Saya duk fikir seriau juga ni. Ada orang nak mari malam ni hujan. Alhamdulillah sampai tadi Datuk Seri Peja duk ada dah. Saya mai tadi dengan, saya balik pada Kuala Lumpur. Tadi ada mesyuarat. Kemarin ada mesyuarat, kemarin dulu ada mesyuarat untuk menyelesaikan agihan kerusi antara parti-parti dalam Perikatan Nasional. Tuan-tuan sekalian, sangat simple, sangat ringkas, walaupun berulang kali, untuk diselesaikan pembahagian kerusi antara komponen Perikatan Nasional. Tak macam BN. BN kena ugut. Parti MIC ugut UMNO dalam surat khabar. Tak bagi saya ulus sangok. Kita akan lawan dalam Barisan Nasional. Ini MIC cakap, mari bantu. Kita tak ada. Saya dengan Datuk Seri Peja ni, walaupun dua-dua ni lebih kurang lah. Kita cakap hak aku. Tak kira depan siapa pun. Boleh sembang, boleh bincang bila-bila masa. Berbincang 2-3 kali, boleh selesai 3/4 daripada agihan kerusi. Perbincangan kali kedua, tinggal 2-3 kerusi je yang bertindih. Bincang kali yang ketiga, akhirnya semua hak bertindih selesai. Barulah dibuat pelancaran pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, di Kedah selesai dah. PAS ada 8 kerusi parlimen. Bersatu ada 7 kerusi parlimen. Tuan-tuan sekalian, tengok betapa baiknya kita mengagihkan kerusi. Tak ada tinggal siapa-siapa. Gerakan kita nak bagi, tapi dia kata belum masanya lagi. Belum masanya lagi. Next election mungkin boleh. Tuan-tuan sekalian, 8 kerusi akan ditandingi wakil daripada PAS. 7 kerusi akan ditandingi wakil pada Parti Bersatu untuk parlimen 15 kerusi ini. Logo yang kita pilih, Datuk Ahmad Yahya tadi dah sebut, logo kita logo Perikatan Nasional. Jadi semua 15 calon ini, tak kira daripada PAS, daripada Bersatu, kita akan berlawan atas logo Perikatan Nasional. Jangan ada siapa-siapa yang beri ruang untuk musuh pecah belahkan kita atas perbezaan logo tadi. Karena sekarang ini di Kedah, logo kita sama, Perikatan. Lemah hampa. Tak gaduh syarah panjang lah, Khairul.
Tuan-tuan, orang PAS ni senang, saya tahu. Bila pemimpin sudah keluarkan arahan, kita senang di bawah. Sami'na wa ata'na. Ini disiplin orang PAS. Saya harap rakan-rakan daripada bersatu. Sami'na wa ata'na juga. Kami dengar dan kami taat. Terjemahan dia. Ni, Nazri. Li dengan jidah mereka takut tak erti cakap Arab. Tuan-tuan sekalian, kita akan berlawan di semua kerusi parlimen di Kedah. Ada 15. Langkawi kita akan ada calon. Jerlun kita akan ada calon. Kubang Pasu kita akan ada calon. Pergi ke selatan Kulim Banak Baru kita akan ada calon. Padang Serai kita akan berlawan. Baling, Sek, Jerai, Kuala Kedah, Pendang, Merebuk, Sungai Petani, Alor Setak, semua kita akan lawan atas logo Perikatan Nasional. Tak susah tuan-tuan pasal semua kerusi parlimen di Kedah, perbezaan yang menang dengan yang kalah dalam PRU 14 sangat kecil. Baling calon PAS dalam PRU ke-14 dapat 37,000. Calon PN yang menang tu hanya 38,000. Kita perlu 1,000 saja lagi untuk tewaskan Aziz Rahim di Baling. Boleh ke tak boleh? 1,000 sikit ke banyak? Sikit. Mahathir Khalid, Menteri Luar Bandar Padang Terap, menang dengan calon PAS dengan beza undi 1,300 saja. Boleh jadi menteri. Sikit ke banyak 1,300? Boleh cari 1,300? 2 kerusi dah boleh. Jerai, PAS menang. Sek, Pendang, PAS menang. Alor Setak, kita akan ada perubahan besar di Alor Setak. Kita akan tampilkan wajah baru, optik baru, suasana baru, dan kita akan bawakan satu yang orang sudah tunggu begitu lama di Alor Setak untuk kita rampas kerusi Alor Setak. Boleh tak boleh? Sungai Petani sama. Padang Serai, Kulim Banak Baru. Kulim Banak Baru tu lari rata dah tuan-tuan. Dia jadi adun di Pulau Pinang. Dia jadi ahli parlimen di Kedah. Saya tak tahu dia baca ke dia tak baca. Saya nampak macam angka-angka yang dipetik untuk membuat beberapa argument tentang Kedah ni satu tak betul. Tapi dia cakap macam orang pandai. Saya telah cakap macam orang pandai, tapi sebenarnya tak betul tuan-tuan. Tuan-tuan jangan percaya. Biar saya dengan Datuk Peja ni cakap relax ya, tapi kami dua pandai. Oi, tak pandai kau nak jadi menteri besar Perak. Menang kerusi Dun 31 undi ya. Jadi menteri besar, pandai tak pandai? Dia pakai, dia tak boleh jadi menteri besar, dia boleh jadi menteri. Tak pandai. Saya apa kurangnya? Tuan-tuan sekalian, boleh menang bukan satu yang mustahil. Langkawi, tuan-tuan sekalian, takkanlah lawan orang 100 ton tak boleh menang. Boleh. Kita akan pastikan Perikatan Nasional Negeri Kedah akan menyumbangkan 15 kerusi daripada 120 lebih kerusi yang akan dimenangi
Untuk siapa-siapa pun jadi kerajaan di peringkat persekutuan, dia kena menang 112 kerusi. Daripada 222, dia menang lebih ada satu lah. 112 dia boleh bentuk kerajaan. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan pastikan dengan kerja keras, kerja kuat, tak berkira. Calon-calon jangan kedekut. Ni abang siap-siap siapa kedekut kita timur. Nak jadi calon sangat, tapi tak hidung masin. Hal ni kita tak mau. Di Kedah, siapa tak hidung masin sekat sekali ni, lepas ni tak ada. Betul tak betul? Siapa dah menang jangan belagak. Betul tak betul? Hampa dengar ni? Bukan aku kata depa. Dah menang jadi ahli parlimen, mungkin adalah jadi timbalan menteri, jadi menteri. Kita hidup macam biasa. Hidup macam orang lain juga. Perangai tak ubah-ubah. Berubah kau jadi elok tak apa. Jangan kau hidup merapu. Kita nak wakil rakyat Kedah. Kelaku dia, kelaku orang Kedah. Kelaku orang Kedah lagu mana? Hampa tengok menteri besar dia. Lagu tu lah. Jangan piduk parlimen 3 hari balik cakap air pula. Jangan cakap ayo ni, ayo. Cakap Kedah, hidup dengan orang Kedah. Orang Kedah ni tuan-tuan, kata-kata kita orang susah. Yang kaya pun ada. Tapi kata-kata masyarakat kita miskin, susah. Sehingga kita cari satu slogan. Bagaimana untuk tarik perhatian rakan-rakan kita di negeri ini dan di luar pada negeri ini. Datanglah ke Kedah untuk bantu kami. Karena kami walaupun negeri kami miskin, tapi negeri kami menyediakan 43% beras negara ini untuk dimakan oleh rakyat Malaysia. Negeri ini walaupun miskin, tapi kami simpan 341,000 hektar hutan untuk kami tadah air hujan, untuk airi tanah sawah kami. Disitulah lahirnya anak-anak petani yang menghasilkan beras untuk negara ini. Di negeri ini, walaupun kami miskin, tapi kami tidak lupa untuk membangunkan kawasan industri. Sebagian besar kawasan industri besar kami di Kulim, di Sungai Petani, di Gurun. Datang bekerja di sana bukan saja orang Kedah, ada orang Pulau Pinang, ada orang Perak, orang Kelantan, orang Terengganu, selain daripada rakyat negeri Kedah. Walaupun negeri kami miskin, tapi kami ada rancangan besar untuk negeri ini. Kami akan bangunkan satu lapangan terbang kargo untuk repair kapal terbang, untuk menghasilkan produk-produk aero angkasa di Sidam. Dan perkara itu dalam perancangan dan sedang diusahakan. Yang penting kita kena menang kerajaan persekutuan untuk pastikan projek itu tidak dihalang. Besar tuan-tuan, bukan kecil. Kita ada pelaburan besar di Bukit Kayu Hitam. Ada 4,200 ekar tanah yang telah kami tarah rata untuk didirikan kawasan industri baru. Dan Harta Lega telah memberi komitmen untuk melabur 7 bilion dalam industri sarung tangan di SBEZ. Semua ini sedang berjalan di Kedah ni. Walaupun Menteri Besar dia hampa kata merapu, tapi dia terah. Yang cemburu kat dia ni bukan kita ni, bukan. Yang cemburu kat dia Barisan Nasional. Yang cemburu kat dia Pakatan Harapan. Mereka nak ambil alih negeri ini tuan-tuan, untuk pastikan benda-benda yang kita rancang, yang kita laksanakan ini, sebahagiannya adalah rancangan-rancangan dulu-dulu yang kita teruskan dengan nafas dan citra kita sendiri. Ini yang sedang terjadi di Kedah. Saya nak semua 15 kursi parlimen di Kedah ini menang. Dengan kursi parlimen ini kita akan bentuk kerajaan persekutuan. Hang pandai Mak Khairul, nak jadi calon di mana?
Ini kena tanya Datuk Peja. Kalau kita nak kata korang, kita kata depan-depan. Jangan serik ya. Kita akan pastikan 15 kerusi parlimen ini kita menang. Untuk kita sediakan kerajaan persekutuan yang akan membuka laluan-laluan yang sekarang ini disekat-sekat untuk kita bergerak dengan laju. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang Kedah Aerotropolis, pertama sekali mendapat bantahan dari Pulau Pinang untuk jaga hati pengundi-pengundi Cina di Pulau Pinang. Maka Menteri Pengangkutan dari MCA yang juga terdiri pada pengundi-pengundi masyarakat Cina ni bukan bercakap pasal resis, pasti nak secure parti MCA, dia sokong DAP untuk menghalang Kedah Aerotropolis. Tuan-tuan sekalian, bulan Ogos saya buat masuk dalam MPFN, Majlis Perancangan Fizikal Negara, kali pertama. Walaupun KXP dinyanyikan oleh Mukris, lepas itu selepas Mukris ada orang lain, lepas itu Mukris lagi, BN, PS, BN lu, BN, PS, 3 MB ini tuan-tuan, walaupun 2 saja, tak pernah bawa masuk rancangan menjadikan KXP itu sebagai kenyataan ke dalam Majlis Perancangan Fizikal Negara. Ini syarat pertama untuk buat projek besar, mesti masuk MPFN. Daripada 2012 sampai kita ambil alih kerajaan pada tahun 2020 bulan Mei, 17 hari bulan, tak pernah masuk MPFN. Jadi rakyat Kedah ni duk menyanyilah KXP. Oi, tak bisa MPFN lagi. Lagu mana nak lului? Mujoklah kita ambil alih kerajaan. Kita ambil bulan Mei. Bulan Ogos masuk MPFN kali yang pertama. Apa jawab Menteri Pengangkutan? Dia kata kita tak ready untuk komen paper ni. Kena bawa sekali lagi. Dia kata bukan saya aja tak ready, KPKT pun tak ready. KPKT sebagai urus dia. Saya kata apa hampa ni belajar jalan macam kora. Saya kata depan Perdana Menteri, tanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya kata saya nak laju projek ini. Dah nyanyi 6-7 tahun dah. Daripada zaman PN, zaman PS, berjalan macam kora. Hari ini saya nak jalan kerja ini. Dia kata saya minta maaf, apa itu kora? Saya maki sungguh. Aku peduli apa? Bila kita nak pastikan negeri kita maju, orang menghormati apa yang sedang kita lakukan, suara kita mesti didengari. Untuk suara kita didengari, kita mesti bercakap. Ini cakap pun tak mau. Takut cukup telok. Cakap tuan-tuan. Bersuara tak kira siapa, hamailah siapa. Dan aku nak cakap, aku cakap. Hampa kerja macam kora. Apa itu kora? Kura-kura. Ya ke? Hang macam kora. Tapat, sekali lagi ada masuk. Bulan 11 MPFN sekali lagi masuk tuan-tuan. Hampa main. Masuk MPFN bulan 11, datang 8 nasihat, 8 syarat untuk dilaksanakan oleh Kedah bagi merealisasikan KXP. Masa tu Pulau Pinang kelupuk. Dia ingat kita nak saingi lapangan terbang bayar lepas. Saya kata single runway, macam di bayar lepas, maksimum you boleh cater 12 juta penumpang setahun. Dia kata tarak, kita boleh cater 20 juta, dia kata. Saya kata 12 saja.
yang berada dalam tim saya di KXP, di Kedah Aerotropolis ni adalah pakar-pakar yang membina lapangan terbang di Malaysia. Ada seorang tu Tan Sri, orang panggil dia airport man. Dia duduk dengan saya dalam KXP. Single runway, single taxiway, maksimum setahun 12 juta. Pada tahun 2027, masa ni Covid, kita tak tahu boleh pergi ke mana. 2027, penumpang kapal terbang di wilayah utara akan meningkat sehingga 20 juta setahun. Kalau hang boleh kata 12 juta, 8 juta lagi nak naik kapal terbang di mana? Jadi saya sediakan satu lapangan terbang untuk melengkapi lapangan terbang bayi lepas di Sidam. Saya bukan nak bersaing, tapi saya nak melengkapi. Saya nak komplimen kepada lapangan terbang Pulau Pinang. Tak percaya. Aku cakap elok pun tak percaya juga. Tak apa, kita belak sungai dulu. Tuan-tuan sekalian, tak apa. Kita nak lepasi 8 nasihat. Politik ni bukan saja apa yang kita nampak, juga apa yang kita tak nampak. Datang berbagai-bagai rintangan dan halangan. Tak apa, kita tak usah cakap pasal lapangan terbang penumpang. Kita cakap pasal kargo dan MRO. MRO ni tuan-tuan, tempat repair kapal terbang. Tempat datangnya kargo-kargo daripada seluruh dunia di rantau Asia ni akan berpusat di situ. Ni lancar jentera kah cerita kapal terbang? Cerita ni besar tuan-tuan, kena. Pasal nak bagi hampa faham, bawah hampa boleh menang 15 tu. Saya nak ahli-ahli parlimen 15 orang nanti berperang di parlimen tu untuk menjayakan Kedah Aerotropolis. Kita lantik konsultan baru. Konsultan kali ini adalah anak tempatan yang sedang bekerja dalam industri penerbangan di Malaysia. Dia himpun kawan-kawan dia buat satu syarikat konsultan dan dia beri nasihat apakah keperluan terkini di Malaysia dalam industri penerbangan. Keluarlah satu desain, satu plan, master plan baru. KXP kita tukar jadi Kedah Aerotropolis. Kita akan fokus seperti mana Luxembourg menjadi pusat kargo di Eropah. Kedah Aerotropolis akan menjadi pusat kargo bagi Asia Tenggara. Bosak tuan-tuan, bukan koman. Sebagaimana Memphis menjadi pusat kargo bagi US, Kedah Aerotropolis akan menjadi the Memphis of Asia Tenggara. Asia Tenggara tu bahasa Melayu je oi. Tak apa. Sekarang ni sedang bergerak dengan pantas dan projek itu tuan-tuan, insya-Allah 2026 kita akan saksikan satu pusat MRO, satu pusat kargo, satu tempat landing kapal terbang nak pergi repair akan ada di Siam, kawasan Dr. Robert. Besar cerita ni. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana kita serius, bila kita buat kerja serius, kita serius. Bila kita melawak, janganlah koyak. Dalam keadaan kita serius itu, orang nampak kita serius. Kita permudahkan masuknya pelabur. Tuan-tuan, dalam sejarah negeri Kedah, sejak Allah Ta'ala jadikan dunia ni, tahun lepas adalah tahun para pelabur berpusu-pusu masuk ke Kedah sehingga mengumpulkan jumlah pelaburan yang didaftar dan diluluskan 68.3 bilion, satu rekod negeri ini. Tuan-tuan, bila ada 15 ahli parlimen Perikatan Nasional di parlimen besok, saya akan pastikan mereka ni semua akan kempen di peringkat persekutuan. Mana-mana syarikat
nak melabur, datanglah Kedah. Kita ada banyak tanah lagi untuk kita buka sebagai kawasan industri, insya-Allah. Bukan saja dalam sektor industri, kita boleh melabur dalam sektor pelancongan. Minggu lepas pecah tanah Widat Village di satu kawasan yang saya sebut dah 30 tahun jadi paus putih. Dia berkata pasal paus, pasal duk layak. Kalau duk tak darat panggil gajah, gajah putih. Tak jadi apa, terbengkalai. Apa nama? Breakwater, pandai Wabi Firdaus. Sebab tu saya lantik dia. Breakwater tu dah berpuluh tahun. Sebahagiannya sudah runtuh, sudah pecah. Diberi kepada token-token ni 2-3 kali. Premium tak bayar, aset tanah tak bayar. Bayar tak habis. Bila berlaku rampasan, minta balik, bagi tak bayar. Orang Langkawi duk tengok lah breakwater tu, datang apa lah breakwater ni, titi tak titi. Tembok tak tembok. Nak naik pi mengai tak boleh, naik motor tak boleh lalu. Datang apa breakwater, apa nak ni. Mikrofon ni hidup. Janganlah sabotaj. Tuan-tuan sekalian, Tan Sri Ikmal main jumpa saya. Dia kata saya berkenan untuk bangunkan kawasan tu. Saya kata tang mana? Tang itulah yang dibagi kepada dok tu. Saya kata ada duit. Dia kata ada. Nak buat apa? Dia habaklah. Saya kata boleh. Serius. Bila saya mula proses, hang bayar komitmen fee 5 juta. Aku nak tengok serius tak serius. Tuan-tuan, 2 minggu kita proses. Dia buat main sungguh. 5 juta kepada kerajaan negeri komitmen fee untuk dapatkan tapak tu. Berjaya tuan-tuan. Sekarang ni ada satu plan pembangunan yang akan dibangunkan dalam tempoh 15 hingga 20 tahun. Jumlah pelaburan yang akan masuk ke Langkawi untuk tapak paus putih tu saja 40 bilion tuan-tuan. Pasal apa tak main zaman dulu? Pasal apa tak main zaman PS merintah 22 bulan? Dah hampa pandai sangat. Hampa telus, hampa bijak, hampa nu, hampa ni. Pasal apa pelabur tak main zaman hampa merintah? Dah dulu ni ada agak depa duduk dalam PS ni, apa hang jawab tengok? Tapi tuan-tuan, sebaik-baik manusia yang melakukan dosa adalah mereka yang insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taubat nasuha ni tuan-tuan, kadang-kadang hapus dosa dia dah kosong dah. Kita pula jadi dosa banyak pada depa. Hangpa yang duk belagak sangat. Boleh jadi yo. Tuan-tuan sekalian, pelabur berpusu-pusu mari pasai. Dia tahu negeri ini diperintah oleh orang-orang yang tak kedarah duit. Tak makan duit, tak sakar duit, tak minta komisen. Tak minta. Tak ada syarat apa, hampa mai lah. Bawa 40 bilion, pilah. Belabur tempat hampa nak buat 40 bilion, bersih. Nak belanja kopi O, jom. Minum kopi O. RM1 ya, kopi O takkan tak boleh. Kalau tak belanja apa, aku boleh belanja hang. RM1. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah dengan trend yang telah kita bina ini, dengan track record yang kita ada, dengan usaha yang sedang kita buat, sebahagiannya telah berhasil, sebahagiannya belum berhasil, perlukan sedikit masa lagi. Dengan peperangan peringkat parlimen yang sedang kita hadapi, kita hantar wakil-wakil parlimen, wakil-wakil akan jadi ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, 15 orang daripada Kedah ini, untuk kita bekerja bersama-sama dengan kerajaan negeri bagi membangunkan negeri yang kita cintai ini menjadi kuasa besar di utara Semenanjung satu hari nanti. Ini bukan kerja mustahil. Negeri ini pernah muncul kuasa besar satu ketika dulu.
marilah industri apa? Sebelum Masihi kita telah ada industri melebur besi terbesar di dunia. Ni Kedah ni. Zaman berubah, industri besi dicampur dengan industri perkapalan. Kita menjadi antara negeri yang menghasilkan beribu-ribu kapal, beribu-ribu jong yang berlayar di semua lautan di seluruh dunia. Pusatnya di Kedah ni. Negeri kita bukan Koman. Negeri kita ni kemudian yang menjadi rosak, binasa, hancur di tangan orang-orang yang datang menjarah hasil bumi, dibawa balik, ditinggalkan. Selepas itu anak didik untuk mentadbir negeri ini, anak didik para penjajah selepas 60 tahun telah memiskinkan negeri kita. Daripada 14 negeri di Malaysia, Kedah duduk nombor 2 lah dari segi pendapatan per kapita. Di bawah kita satu negeri pantai timur, negeri kita duduk nombor 2 lah. Daripada satu kota besar, kita tercorok di bawah. Saya geram tuan-tuan. Ambil kuasa bulan Mei 2020, keazaman saya dengan wakil rakyat, dengan esko-esko, kita nak keluarkan Kedah ini daripada belenggu miskin, daripada tercorok di bawah. Satu hari nanti saya akan pastikan negeri ini akan menjadi nombor 1 di atas. Dan saya perlukan semua jentera yang ada pada malam ini untuk menangkan ahli-ahli parlimen kita pada PRU ke-15 peringkat parlimen. Sekali lagi kita akan bertemu tahun depan dengan peliharian negeri. Saya perlukan tuan-tuan semua untuk bersama dengan saya untuk mengangkat kembali Kedah daripada sebuah kuasa besar, miskin, tercorot. Satu hari nanti kita akan letakkan negeri ini negeri paling digeruni di rantau ini. Boleh tak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.